Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi Nazri Kahar dalam agenda awani pada malam ini. Kebetulan hari ini merupakan Hari Air Sedunia yang disambut pada setiap 22 Mac dan dianjurkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan bagaimana kita menghargai air yang ada di sekeliling kita. Adakah negara kita sudah mampu menguruskan air untuk dijadikan sebagai satu item security untuk hari ini dan juga masa depan? Adakah apa yang kita lihat saban hari kita mengalami gangguan air merupakan satu perkara yang perlu diatasi dengan segera, dan bagaimana kita menjaga lembangan air kita supaya tidak dicemari dan sungai-sungai dan segala punca air kita dapat dijaga dengan ekosistem yang terbaik untuk memastikan ia mampu membekalkan air bersih untuk kegunaan domestik kita, industri dan juga hal pertanian. Jadi pada malam ini kita akan bercerita bagaimana air perlu dijadikan sebagai security untuk negara. Di talian melalui Skype pada malam ini kita bersama saudara Amlir Ayat, Naib Presiden Eco-Nights dan juga aktivis alam sekitar. Assalamualaikum Amlir. Warahmatullahi. Apa yang saya katakan tadi, adakah negara Malaysia secara khususnya sudah meletakkan air sebagai satu security ataupun perkara yang perlu dijadikan keutamaan dalam memastikan kelangsungan, kelestarian dan juga kemampanan untuk industri domestik, industri perindustrian dan juga hal berkaitan dengan pertanian? Terima kasih Tuan Haji dan juga Awani. Soalan ini soalan yang biasa dikemukakanlah kalau ada perbincangan mengenai pengurusan air secara lestari ataupun mampan. Dan berdasarkan kepada amalan sekarang, secara praktikal, secara hakikatnya, masih ramai yang menganggap bahawa air ini ataupun sumber-sumber air ini di Malaysia masih belum menerima perlindungan ataupun penjagaan yang sewajarnya, menyebabkan terlalu kerap air kita menghadapi masalah. Apabila masalah ini berlaku, maka masyarakat pun akan menghadapi masalah. Walaupun kita ada undang-undang ataupun pelbagai dasar dan seumpamanya, kita lihat masih banyak berlaku kelompangan di peringkat lapangan lah. Maknanya air itu sebenarnya tidak menerima perlindungan seperti mana yang kita nyatakan dalam dasar ataupun seperti mana yang sentiasa disebut-sebut oleh kerajaan. Jadi ini satu isu yang saya rasa perlu dan perlukan komitmen dan juga iltizam yang tinggi daripada decision makers ataupun pembuat keputusan. Apakah faktornya menyebabkan kita gagal? Kita masih gagal menguruskan sumber air mentah kita, iaitu sumber air di lembangan sungai. Kerana inilah punca kita mendapatkan air bersih. Dan kita tahu lembangan sungai kita terlalu besar dan panjang di seluruh negara, bukan kita merujuk di Lembah Kelang semata-mata. Apakah faktor yang kita rasa begitu sukar untuk kita menjaga lembangan sungai ini? Salah satu faktor yang saya dapat nyatakan di sini ialah percanggahan di antara kepentingan ataupun keutamaan ekonomi dengan pemeliharaan alam sekitar. Yang mana sebenarnya tidak ada percanggahan. Tetapi oleh kerana kita terlalu mementingkan ekonomi sehingga kita mengabaikan sumber-sumber ataupun sumber-sumber alam sekitar. Kita sanggup misalnya menebang hutan ataupun menjalankan aktiviti perlombongan yang mana penting, tetapi kehendak ataupun kemahuan kita terhadap ekonomi dan juga ini aspek material itu terlampau tinggi sehingga kita mengenepikan isu-isu alam kita. Kita melihat isu alam kita ataupun pemeliharaan alam ini sebagai sesuatu yang berjangka pendek. Kita anggap ekonomi ini terlalu penting sehingga kita sanggup mencemarkan air, kita membiarkan air kita dicemari oleh sisa-sisa industri ataupun penebangan hutan. Dan ini adalah isu yang terlalu kerap berlaku sejak bertahun-tahun dan sekarang ini saya lihat semakin ketara. Jadi kefahaman itu ataupun komitmen itu tidak ada, kurang.
Tingkat kefahaman itu ada di kalangan dalam kalangan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Tapi mungkin kerana ada halangan-halangan lain yang saya sebut tadi yang berkaitan dengan ekonomi, maka kita mengenepikan isu-isu pemeliharaan dan kemampanan. Ini dia satu faktor yang sangat penting, ekonomi. Adakah kita sudah lihat political will untuk kita mereformasikan ataupun mentransformasikan komoditi air ini sebagai satu komoditi keselamatan? Kalau kita fikirkan pasal security ataupun keselamatan, pastinya kita ada political will untuk mewujudkan undang-undang, kita menguatkuasakan undang-undang, kita rapatkan semua pemegang taruh ataupun stakeholders. Kita tahu industri air ini melibatkan pelbagai pihak, sama ada peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan juga di peringkat tempatan. Adakah kita ada political will ke arah itu dari pengalaman Econis dan Cik Amlia sendiri? Sudah begitu lama kita bercerita tentang ini, tetapi 2021 industri air di Malaysia seolah-olah tidak bergerak banyak ke hadapan, tetapi seolah-olah ia stagnan dan malah ada kita bergerak ke belakang berbanding negara-negara lain yang termaju dalam industri air. Ya. Bergerak ke belakang tu satu istilah yang sangat kerap digunakan apabila saya berbincang dengan pakar-pakar pengurusan air. Kita sepatutnya sangat maju sebab kita ada banyak sumber air dan kita telah menghadapi masalah-masalah sebelum ini. Jadi sepatutnya kita telah belajar daripada masalah-masalah ini. Tetapi apa yang berlaku ialah malangnya sebaliknya. Kita semakin orang kata apa, menghadapi masalah yang lebih banyak. Dan kalau ini saya rasa macam Tuan Haji sebut tadi, terdapat masalah dari segi political will ataupun keazaman ataupun kemahuan dalam kalangan setengah-setengah decision maker ataupun pembuat keputusan. Ini mungkin kerana yang saya sebut tadi, ada aspek ataupun kepentingan ekonomi yang lebih tinggi, malah lebih tinggi daripada keperluan kita untuk menjaga sumber alam yang tidak dilihat sebagai pemangkin ekonomi negara. Air ini dan juga segala sumber alam yang berkaitan dengan air harus dilihat sebagai pemangkin kepada kemajuan. Tetapi itu tidak dilihat. Kerana apa? Kerana kita mahukan kemajuan ekonomi yang pantas dan banyak. Jadi apabila kita menghadapi masalah kemahuan yang terlampau tinggi ini ataupun ada orang kata tamak, maka kita akan menghadapi masalah pengurusan sumber air. Sebab pengurusan sumber air yang mampan bagi saya pengurusan sumber air yang mampan ialah menggunakan sumber air secara yang perlu saja pada waktu yang perlu. Apabila kita sebut sustainable water management ataupun pengurusan sumber air ataupun penggunaan sumber air, maknanya apa? Bagi saya secara peribadi ialah menggunakan air apabila perlu dan pada jumlah yang perlu. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ialah kita menggunakan sumber air terlampau banyak. Penggunaan ini bukan sekadar penggunaan secara langsung, ya, tetapi apabila kita mencemarkan air, maknanya kita menggunakan air secara tidak langsung. Dan saya lihat perkara-perkara ini memang sangat kerap di Malaysia. Jadi bagaimana kita boleh menyelesaikannya, itu ada cerita lain lah. Kita boleh cuba menyelesaikannya. Cik Amlia, apa yang kita belajar daripada tragedi Sungai Kim Kim? Tragedi pencemaran amonia di Sungai Semenyih dan yang terkini kerap kali berlaku sekarang di Sungai Selangor. Apabila ratusan malah jutaan pemegang akaun dari syarikat-syarikat konsesi air ini terputus bekalan akibat pencemaran yang tidak bertanggungjawab dilakukan oleh pihak industri sama ada yang sah ataupun tidak sah. Tetapi seolah-olah ia melanggar tabiat alam yang kita pun fikirkan bahawa negara kita ini mempunyai nilai purata hujan yang tinggi saban tahun sampai kita kerap kali mengalami banjir kilat ataupun banjir. Tetapi apabila ini berlaku, pencemaran berlaku menyebabkan muka sauk dipenuhi dengan pencemaran dan tidak dapat memproses bekalan air mentah dan dipulangkan semula kepada pengguna dan diputuskan bekalan air mentah mereka ataupun air bersih mereka. Adakah kita tidak belajar untuk kita menjaga lembangan sungai yang besar dan panjang ini
dan kita tidak dapat menguatkuasakan dengan cara yang terbaik mengikut sistem, mengikut undang-undang dan teknologi terkini untuk memastikan sumber air mentah kita benar-benar dapat kita proses dan kita bekalkan kepada pengguna. Ni Tuan Haji Nazri. Itulah yang saya sebut tadi bahawa ada kepentingan lain yang lebih besar yang menyebabkan kita mengabaikan pemeliharaan. Ya, tak kira lah kita bercakap berkenaan dengan pengurusan air, pengurusan tanah, pengurusan udara, pengurusan pelbagai biologi. Disebabkan ada kepentingan lain. Ekonomi, saya sebut ekonomi lah, tapi kalau orang lain dia mungkin sebut materialistik. Ya, apabila kita mempunyai sikap yang materialistik dan berjangka pendek, maka kita sanggup melakukan apa sahaja terhadap alam kita. Dan kita tidak nampak bahawa apabila kita memusnahkan alam kita ini, dia akan menjejaskan kehidupan kita dan kehidupan generasi akan datang. Dan setiap kali kita ada masalah alam kita akan kata apa? Oh, kita akan ada teknologi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ada teknologi ini, teknologi itu. Masalahnya, teknologi ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan di Malaysia ini. Dia bergantung kepada decision maker juga kalau dia nak buat teknologi itu. Dan itu sekali lagi memerlukan kepada komitmen. Dan teknologi ini juga, yang saya sebut tadi, dia ada masalah-masalah lain. Jangan kita ingat, kadang-kadang bila orang sebut teknologi hijau, green technology, terus kita kata, oh bagus. Terus kita labelkan bagus. Padahal tidak semua teknologi hijau itu adalah sebenarnya hijau. Ia cuma dilabelkan sebegitu. Menyebabkan kita ni terpedaya. Ya, kita kata ini teknologi hijau. Ini teknologi yang mesra alam dan sebagainya. Ini satu lagi masalah kenapa kita menghadapi banyak isu pengurusan sumber air. Sebab kita terlalu bergantung kepada teknologi hijau. Yang sebenarnya, isu sebenar kenapa kita menghadapi masalah air ialah kerana sikap kita tidak mahu memelihara air. Apabila kita tidak ada sikap ini, kita letaklah teknologi hijau apa sekalipun, ia tidak akan selesai. Berapa banyak orang yang buang sampah dalam sungai, kita kata boleh selesaikan dengan teknologi hijau. Kita ada teknologi, tapi adakah teknologi itu dapat menyelesaikan masalah? Orang masih buang sampah lagi. Jadi apabila kita bergantung terlampau banyak kepada teknologi hijau, maka kita akan akhirnya menghadapi masalah. Cuba kalau masyarakat itu dididik daripada sekolah supaya menggunakan air secara mampan, secara lestari, secara bijak, secara berhemah, maka mereka tidak akan membuang sampah umpamanya ataupun membuang sampah dengan sedikit. Adakah pada waktu itu kita memerlukan teknologi hijau? Kita tidak perlu membelanjakan orang yang banyak lagi untuk teknologi hijau yang kadang-kadang berjuta-juta dan maintenance ataupun penyelenggaraannya juga berjuta-juta. Dan dia dah rosak, di mana banyak berlaku, kita perlu spend lagi duit. Belanja lagi juta-juta. Sedangkan kalau kita didik masyarakat sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat awam untuk menggunakan air secara berhemah, tidak mencemarkan sungai, maka mereka ini bukan saja menggunakan air secara berhemah sebagai individu, malah sebagai pemain industri ataupun apa juga bidang mereka ceburi, maka mereka akan dalam kepala tu, aku mesti jaga air. Ya, jadi kita akan menjaga air itu sehingga satu tahap di mana kita tidak perlu belanja wang yang banyak untuk menguatkuasakan undang-undang menjaga air ataupun melaksanakan teknologi hijau. Dan wang yang lebih dan dalam aset negara itu boleh digunakan untuk tujuan-tujuan dan yang lain yang lebih penting. Misalnya pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Jadi sekarang kita banyak bergantung kepada penyelesaian ataupun kuratif rawatan, bukannya kepada pencegahan di peringkat awal. Sebab itu saya selalu pentingkan pendidikan. Sebab kita nak membentuk satu generasi mampan. Dalam 5 tahun, 10 tahun, satu generasi negara kita di mana dia sentiasa mementingkan air. Sekarang ni, air itu bukan suatu perkara yang penting. Saya pernah terlibat dalam beberapa kaji selidik. Ya, Tuan Haji. Ya. Kaji selidik berkenaan dengan keutamaan masyarakat mengenai aspek-aspek kehidupan. Kita bagi mereka survey form. Dalam survey form tu, kita letak senarai-senarai keutamaan kehidupan. Masalah keselamatan,
pendidikan, kesihatan, ekonomi, perubahan iklim, bekalan air, sungai yang bersih, air yang bersih dan sebagainya. Kita letak apakah keutamaan-keutamaan yang penting yang diletak di atas ekonomi. Nak bagi makan anak, nak bagi makan keluarga, nak cari duit dan sebagainya. Ya. Masalah sosial, keselamatan, pendidikan, kes-kes ragut, kes rompak dan sebagainya. Dan sebagainya itu. Bekalan air penting. Dia nak bekalan air yang bersih. Tetapi apabila kita periksa semula yang perubahan iklim ataupun pencemaran sungai dan sebagainya, semua itu jatuh di bawah Tuan Haji. Okey. Itu penting bagi masyarakat kita. Ya. Adakah kita perlu mulakan ke arah suatu yang asas semula, iaitu membersihkan sumber air? Kalau kita berdekatan dengan sumber air seperti longkang, seperti anak sungai ataupun tasik dan sebagainya, komuniti boleh memainkan peranan aktif membersihkan sumber air di sekeliling mereka. Mereka boleh melakukan pembersihan secara gotong royong dengan penduduk resident association ataupun penduduk kampung. Dan akhirnya kita menghargai alam sekitar di hadapan kita. Boleh kita transformkan sungai ataupun parit ataupun longkang di hadapan rumah kita yang selama ini kita anggap jijik dan kotor, kerana itulah tempat mengalirnya segala bahan-bahan kumbahan dan juga bahan buangan domestik. Tetapi mengapa tidak kali ini kita membuat azam untuk membersihkan sungai, parit, longkang di hadapan rumah kita terlebih dahulu. Adakah itu boleh dilakukan dengan pendidikan yang berterusan ini? Semua itu adalah usaha yang sangat baik. Dan saya memang sentiasa menggalakkan usaha-usaha tersebut kerana ia merupakan penglibatan komuniti. Komuniti ini merupakan asas kepada pemeliharaan. Kalau kita tidak menggalakkan komuniti untuk melakukan perkara positif, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, maka ia boleh mengakibatkan masalah kepada pengurusan sumber air. Dan ada banyak perkara yang boleh dibuat oleh komuniti. Misalnya Tuan Haji sebut tadi, kita boleh menggalakkan masyarakat supaya bergotong royong, membersihkan sungai ataupun malah mengajak orang ramai di situ supaya bertindak secara lebih bijak. Ini yang sangat penting. Komuniti bukan setakat kita nak bersihkan sungai, tapi kita nak membersihkan sungai itu daripada punca dia. Apakah sebabnya sungai itu kotor? Ya, kita takkan kita nak expect setiap minggu kita nak bergotong royong, ambil sampah daripada sungai. Kita perlu lihat apakah punca yang menyebabkan masyarakat di situ buang sampah. Jadi kalau kita dapat attack ataupun dapat pergi kepada punca tersebut, maka di situlah kita boleh mulakan proses pendidikan ataupun kesedaran. Kenapa tindakan-tindakan ini tidak baik untuk sungai? Apakah kesannya kepada kita? Tetapi perkara ini jarang berlaku sebab sungai, selalunya sungai yang kita lihat itu mungkin tidak ada kaitannya dengan sumber air. Kita tengok sungai belakang tu macam tarik. Aku bukan ambil air daripada sini. Aku tak basuh kain di sini. Jadi orang tak kisah. Kalau zaman dulu, zaman di kampung semua, mereka jaga sungai sebab tu sungai itu merupakan tempat mereka mandi, ambil air, basuh kain dan sebagainya. Kita tak dapat lihat kaitan itu lagi. Kita buka air, kita buka pipe air terus keluar. Ya? Jadi kita tak nampak daripada mana air itu datang. Apabila air tercemar, baru kita bisik. Padahal kita juga adalah salah seorang pengguna yang menyebabkan industri-industri yang mencemarkan air itu, mencemarkan air. Industri itu wujud kerana kita sebagai pengguna menggunakan produk dia. Itu sifat sebagai pengguna yang mampan, dia perlu tahu apakah tindakan harian dia yang boleh menyelesaikan masalah air. Gotong royong itu bagus, saya tidak nafikan. Sebab dia satu usaha yang bukan sahaja boleh membersihkan sungai, tapi juga boleh mengukuhkan masyarakat, hubungan di antara masyarakat. Dan saya telah lihat apabila ramai orang pergi bergotong royong, baru mereka
sedar, oh inilah yang aku buang selama ini. Ya. Jadi bila dia nampak tu, maka komitmennya untuk menjaga air itu lebih kukuh lah. Okey, ini bukan perkara yang luar kemampuan, bukan perkara yang mustahil dapat direalisasikan. Kita lihat negara-negara termaju dalam rawatan secara semula jadi sungai dan juga punca air mereka, mereka sudah melakukan dari aspek sains, dari aspek pengurusan dan kerjasama daripada pihak masyarakat dan juga komuniti. Kalau satu ketika dahulu kampung saya itu di Melaka tu, siapa yang nak gunakan Sungai Melaka untuk tujuan rekreasi kerana baunya amat menjijikkan, situasi ekosistemnya hampir mati dan sebagainya. Kalau boleh kategorikan mungkin kategori kelas 4 ataupun 5 yang tidak dapat dipulihkan. Tetapi lihat hari ini bagaimana Sungai Melaka menjadi sumber rekreasi utama di kawasan bandaraya bersejarah itu. Begitu juga di Pulau Pinang, semakin baik sungai jurunya, sebab ada political will dan sumber-sumber pencemaran di punca itu dikenal pasti dan dirawat. Dan kita tahu sungai ini boleh pulih secara naturalnya jika bahan cemar itu tidak terlampau tinggi amountnya ataupun jumlahnya. Jadi nampaknya benda itu boleh dilakukan. Apa lagi perkara yang boleh kita laksanakan untuk memastikan kategori sungai kita ini berskala 1 hingga 2 dan kita tidak sampai ke tahap 4 atau 5 atau 6 yang kita pun tidak mampu merawatnya semula. Cik Amlir. Okey. Itu sangat benar tu, Tuan Haji. Political will ataupun iltizam dalam kalangan pemimpin. Saya nak ulas sikitlah tu. Ya. Di Melaka salah satu sumber ekonomi penting apa dia? Pelancongan. Betul. Orang ramai suka pergi ke sungai. Jadi pemimpin Melaka dia mementingkan sungai dan saya tahu sebab saya pernah terlibat dengan projek Sungai Melaka. Dan dia sangat prihatin dan sangat berjaga-jaga dengan kualiti sungai. Ada busuk sikit je, dia terus bertindak. Meminta pihak-pihak tertentu untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan pencemaran tersebut. Padahal tak banyak pun pencemaran dia. Tapi dia melihat kepentingan Sungai Melaka itu sebagai sumber ekonomi. Dan satu lagi di Pulau Pinang. Pulau Pinang, pelancongan. Mereka harus menjaga alam sekitar dan di sana sumber air adalah terhad. Jadi mereka perlu jaga sungai untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi kalau political will ataupun iltizam politik itu ada dan mereka menyedari masalah-masalah yang berlaku, jikalau pengurusan air tidak diambil pencimpangan yang besar, maka mereka akan menghadapi masalah air dan itu akan menggugat kedudukan politik mereka. Jadi apabila ada kesedaran semua itu, kita akan boleh menjaga sumber air. Bagi negeri-negeri lain, mungkin air ini tidak merupakan satu isu yang mengganggu-gugat politik. Apabila ia tidak mengganggu-gugat politik, jadi tidak ada fokus yang besar dalam air. Cara saya nak sebut, bila you sebut tadi teknologi luar negeri, kita selalu menganggap luar negeri itu berjaya dari segi teknologi hijau. Kenapa mereka boleh melaksanakan teknologi hijau? Kerana iltizam pemimpin, iltizam ahli-ahli politik ataupun decision makers untuk menjaga sumber air sehingga mereka melaksanakan perkara yang kita nampak drastik. Tetapi kenapa ini berlaku? Kita mesti ingat bahawa negara-negara barat beberapa tahun, mungkin 50 tahun dahulu, mereka telah bermula daripada proses pendidikan dan kesedaran. Kalau kita tengok sejarah environmentalisme ataupun aktivisme alam sekitar di negara-negara barat. Lebih kurang 50 tahun dahulu, paling lewat pun tahun 70-an. Pada waktu itu, negara-negara Eropah termasuk dan juga Amerika, mereka melihat isu alam sekitar ini sebagai isu yang sangat penting dan menjadikannya sebagai satu isu yang besar dalam kalangan masyarakat awam. Dan seterusnya masukkan ke dalam sistem pendidikan dan menjadi dan isu-isu ataupun aspek-aspek alam sekitar menjadi tumpuan kepada sistem perundangan di mana mereka mengukuhkan perundangan mereka berkenaan dengan pemudahan alam sekitar dan sebagainya. Jadi dia bermula daripada situ, daripada pendidikan, kemudian kepada kesedaran, kemudian komitmen dan seterusnya sehinggalah wujud satu generasi yang sekarang ini merupakan hasil daripada sistem pendidikan tersebut yang prihatin terhadap sumber air dan juga sumber-sumber alam yang lain. Tapi di Malaysia
teknologi sebab kita harus bermula cara dia. Apa dia? Pendidikan. Okey. Mereka dah sampai tingkatan 6. Kita baru tingkatan 1. Kita tak boleh loncat terus tingkatan 6. Kita kena ikut proses yang semula jadi tersebut, iaitu kesedaran. Tak boleh kita kata, kita nak kuatkan perundangan. Terus ke atas. Sebab asas itu tidak ada. Kita mesti tengok cara bagaimana negara-negara tersebut berjaya mencapai tahap yang ada sekarang. Okey. Kita tak boleh terus loncat. Terima kasih Encik Amlir Rayad, Naib Presiden Econites dan seorang aktivis alam sekitar. Kita akan terus berbicara tentang isu sekuriti air ini. Ini penting kerana Malaysia juga antara negara yang begitu tinggi menggunakan air bersih. Pembazirannya amat tinggi. Itu kita belum bercerita tentang NRW dan kita belum bercerita tentang isu kemudahan-kemudahan infrastruktur air yang perlu kita naik taraf supaya kita tidak ketinggalan dalam industri air ini. Terima kasih Cik Amlir sekali lagi. Sekian saja agenda Awani pada malam ini sempena Hari Air Sedunia. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.